Assalamualaikum, saya Edi. Jangan lupa subscribe, like, komen. Saya akan ceritakan kisah misteri dan juga seram. Tajuk, Sumpah Saya Tak Akan Lalu di Situ Lagi. Pada tahun 2008, saya masih menetap di Pangkalan Hulu Perak bersama dengan mak, ayah serta adik-beradik saya. Ketika itu usia saya awal 20-an dan bekerja sebagai kru produksi di sebuah syarikat yang beroperasi di Baling. Setiap hari bekerja, saya dan kakak akan lalu merentasi dua puncak bukit untuk sampai ke Pekan Baling. Laluan itu dikenali sebagai Lebuh Raya Gunung Inas. Suatu hari, saya pulang ke rumah agak lewat. Selalunya pukul 7 malam, saya sudah sampai ke rumah. Namun hari itu, saya agak sibuk menyiapkan suntingan video. Dalam tidak sedar, jam dinding sudah menghampiri pukul 10.30 malam. Saya terfikir, perjalanan pulang yang agak jauh dan gelap. Segera saya berkemas dan mengajak kakak saya yang sudah menunggu dari petang untuk pulang ke rumah. Injin motosikal pun saya hidupkan. Tanpa berlengah, kami terus mereda laluan yang sudah mula sunyi. Perjalanan dari tempat kerja ke jalan besar agak gelap kerana kawasan tersebut berada agak jauh ke dalam. Jalan yang lebarnya hanya mampu memuatkan sebiji kereta tampak suram. Hanya dicurahi cahaya malap lampu motosikal saya. Sesampai di Pekan Baling, suasana sunyi sepi, pintu-pintu kedai sudah tertutup rapat dan kami hanya ditemani cahaya lampung jalan. Kenderaan kiri kanan tidak kelihatan, hanya sesekali terlintas sebuah kereta. Tidak kelihatan kelibat penunggang motosikal seperti kami. Selepas kira-kira 10 minit perjalanan, kami sampai di kaki Gunung Inas. Gunung Inas mempunyai dua puncak yang perlu dilintasi sebelum sampai ke Pangkalan Hulu. Bukit pertama tanpa sebarang masalah. Kami mendaki dan turun dengan laju dan mudah. Namun, apabila mula menjejak kaki ke bukit kedua, motor mulai perlahan dan terasa berat sehingga saya terpaksa memulas minyak sehabisnya bagi melajukan pergerakan motor saya. Apa yang membuatkan kami berdua kebingungan, kami baru saja turun bukit pertama. Selalunya motor tidak akan mempunyai masalah dan akan lebih ringan membuatkan saya mudah untuk mendaki bukit kedua. Tetapi malam itu lain jadinya. Lajak yang dikumpul dari turun bukit pertama seperti sia-sia. Malam motor kami seperti ingin turun kembali ke belakang sehingga saya terpaksa memulas minyak sambil kaki menolak lantai jalan supaya motor boleh terus mendaki ke atas. Bunyi ngauman egsos motor kuat membelah kesepian malam itu. Beratnya bukan kepalang. Ketika itu kakak yang membonceng di belakang saya hanya memandang ke arah sebelah kanan jalan. Dia tidak menoleh langsung ke sebelah kiri kerana di sebelah kiri disajikan dengan pemandangan gaung yang dalam. Tiba-tiba, kakak menarik baju dari arah belakang dan menekuk muka menggunakan kedua-dua belah tangannya. Seperti ketakutan. Tersentak dengan tindakan itu, saya menoleh ke belakang dan bertanya, "Kenapa?" Selepas saya bertanya, saya terus toleh hadapan semula. Terus berderau darah saya akibat terkejut apabila tiba-tiba satu kelibat hitam melintasi hadapan saya. Pergerakannya pantas namun terapung-apung, tidak menjejak kaki ke bumi.
Lembaga itu pantas melintasi di depan motor saya dan terus menuju ke gaung. Lembaga hitam itu betul-betul berada di hujung kepala lampu motor. Namun, hanya nampak samar-samar malam ketika itu. Lokasi di mana lembaga itu melintas tidak jauh dari sebuah hentian rehat terbiar. Walaupun terkejut, tapi saya teruskan juga menunggang motor. Tidak berani saya berhenti di situ. Hanya setelah sampai di kawasan hentian rehat itu, barulah motor saya berubah menjadi ringan seperti biasa. Hentian rehat itu juga agak menyeramkan. Sudah lama tidak digunakan. Rumput lalang sudah tinggi paha orang dewasa. Pintu bagi setiap unit kedai ada yang terbuka dan tertutup. Kawasan sekitar dipenuhi dengan botol-botol arak dan sampah sarap. Tanpa mengendahkan apa yang baru berlaku, kami teruskan perjalanan sambil mulut saya kumat kamit membaca surah-surah yang terlintas di dalam kepala. Kakak pula berdiam dan masih menutup mukanya dengan baju saya, sehingga kami sampai ke papan tanda yang menandakan kami sudah sampai ke Pangkalan Hulu. Barulah dia melepaskan genggaman baju saya. Bila hampir sampai ke rumah, saya bertanya pada kakak, apakah dia nampak apa yang saya nampak tadi? Jawab kakak perlahan, sampai rumah nanti kita cakap. Keesokan harinya, kami berdua demam sehingga terpaksa mengambil cuti selama 2 hari. Hanya selepas 2 hari baru kakak membuka cerita. Katanya sebelum lembaga itu melintas, dia ternampak seperti satu sosok tubuh hitam pekat di sebelah kanan bahu jalan memandang kami. Sebab itulah dia menarik baju saya dan menekap mukanya. Selepas itu, saya tanya kisah jalan di situ daripada penduduk setempat. Kata orang, kawasan jalan di Gunung Inas itu telah banyak meragut nyawa, sama ada atas kesesuaian sendiri maupun yang diganggu makhluk-makhluk lain. Orang kampung sekitar kawasan itu tidak berani untuk melalui jalan di situ pada waktu malam. Sekiranya tidak ada perkara penting kerana mereka sudah masak dengan kejadian-kejadian aneh yang sering berlaku di atas lebuh raya lama Baling Creek tersebut. Sejak kejadian itu, kami pasti akan pulang sebelum 7 malam. Sumpah, saya tidak berani lagi untuk menunggang di laluan itu pada malam hari lagi. Takut bertembung dengan makhluk lain pula. Cerita ini adalah pengalaman dari Ilham Helmi. Terima kasih. Salah dan silap saya minta maaf. Semoga Anda semua terhibur. Assalamualaikum.